Allahu 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 Allah. Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, anytime, anywhere. Tetapi Allah tak bagi sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita peluang untuk menjana pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, fokus kepada hidayatul irsyad. Dan untuk menjadikan tuan-tuan dan puan-puan tak ada alasan untuk hidayatul irsyad. Sebab hari ini yang saya sampaikan ni hidayatul irsyad ke tidak? Hidayatul irsyad untuk siapa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nak dapat tahu, jangan kata saya tak berdakwah berada sebab tak dapat taufik. Pasal apa tak dapat hidayatul taufik? Sebab dengar ceramah 1 jam tapi tak ikut apa yang disebut dalam ceramah, tak dapat taufik. Saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan. Kat luar tu kami ada counter, booth dakwah, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil bahan dakwah secara percuma. Dah tolong dah. Taufik semua dah ada kat luar. Okey? Ambil, bukan simpan, ambil banyak-banyak, kemudian edarkan kepada kawan-kawan kita yang belum lagi Muslim. Jangan letak dekat mailbox, jangan letak dekat windscreen, tapi hand over kepada dia by hand. Bagi satu persatu. Tak payah bagi banyak-banyak. Dah habis, tuan-tuan dan puan-puan boleh minta kami lagi dan kami hantar lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan dari KL ke Melaka, percuma juga. Tak charge. Bukan kami kaya. Sebab kita ada Tuhan Al-Ghani yang Maha Kaya. Takkan hambanya rasa miskin. Kalau mak bapak kita kaya, takkan kita sebagai anak orang kaya akan rasa miskin. Ini apatah lagi kita ada Tuhan yang Maha Kaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya buka sedikit ruang kalau ada sesiapa yang nak bertanya saya soalan berkaitan dengan tajuk pada malam ini, insya-Allah. Sedikit saja sebelum kita pergi kepada solat isyak nanti, insya-Allah. Bismillah, silakan. Ada siapa yang nak tanya soalan? Okey. Ada seorang sahabat dia nak memeluk Islam, tetapi dia dah ada isteri dan ada anak-anak. Macam mana dia nak memilih? Betul ke? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jangan tekankan berkaitan dengan isu cerai dulu. Jangan. Dalam dakwah, kita ada apa yang dipanggil sebagai fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Mana lebih utama? Dan tuan-tuan dan puan-puan kena dengar dengan jelas apa yang saya sampaikan. Saya tak mau nanti ada orang salah faham, mereka sampai kat luar pun salah faham. Maka terjadilah salah faham dalam masyarakat, lalu dinisbahkan kepada Brother Firdaus yang ceramah di Masjid Al-Wahab, Permata Duyung. Kawan tu ajar dia tentang tauhid dengan akidah dulu, Islamkan dulu. Kita bagi pilihan kepada dia. Sebab kalau di Malaysia, bila seseorang itu telah diislamkan dan didaftarkan secara rasmi, maka perkahwinan itu kebiasaannya dia akan terbubar secara automatik dalam 4 hingga 6 bulan biasa. Itu ikut undang-undang. Sebab akta baru belum dibentangkan lagi. Bila akta baru dah dibentangkan, kemungkinan besar orang yang nak memeluk Islam, sebelum dia memeluk Islam, dia perlu bercerai di mahkamah sivil, baru dia boleh masuk Islam. Itu undang-undang belum diluluskan lagi dan sebagainya. Belum dibentangkan lagi pun. Kita bagi pilihan kat dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tolong dengar dengan baik-baik ya. Saya tak nak ada siapa salah faham. Saya jelas hukum Islam, saya jelas undang-undang Islam dan undang-undang Malaysia. Tapi sekarang kita bercakap dalam konteks fiqh keutamaan, mana lebih utama. Kalau dia dah bersedia, tanya dia, kamu nak daftar secara rasmi ataupun tak daftar? Apa beza dia? Kalau daftar, perkahwinan dia akan terbubar secara automatik selepas 4 hingga 6 bulan. Begitu. Tapi kalau dia tak daftar, dia seorang Muslim di sisi Allah. Betul? Di sisi Allah. Tetapi di sisi undang-undang dia masih belum Muslim. Jadi perkahwinan dia tak dibubarkan. Kena faham, kita jangan expect orang yang baru masuk Islam ni, dia punya hati terus iman kuat, macam sahabat terus boleh cerai dengan isteri. Tak boleh. Jangan sebut pasal mu'alaf. Kita orang Islam ni yang dah Islam 30, 40, 50 tahun, nak berhijab pun tu punya payah. Tapi kita expect mu'alaf yang baru masuk Islam, hari ini masuk, semalam jadi malaikat.
Faham? Hari ini masuk, semalam jadi malaikat. Tak. Bagi masa. Yes. Saya tahu mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan terfikir, brother, macam mana kalau dia belum sempat daftar masuk Islam, dia mati? Macam mana dengan harta dia? Macam mana dengan cara kepengebumian dia, brother? Macam mana dengan solat jenazah dia? Di mana dia nak kebumikan, brother? Bagaimana pula, brother, semasa dia hidup, dia bersama dengan isteri dia? Berdosa, tak berdosa ke semua itu? Jawapan saya, dia bersama dengan isteri dia berdosa. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam fiqh keutamaan, dia mati dalam keadaan syirik lebih jauh berdosa, ataupun dia mati dalam keadaan bersama dengan isteri dia yang lebih berdosa? Mana lebih berdosa? Syirik. Adakah saya bersetuju bersama itu tak berdosa? Tak. Tetap berdosa. Tapi Allah boleh ampunkan tak? Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak mentauhidkan Allah, sebaik mana pun dia masuk syurga tak? Tak. Dalam keutamaan itu, mana lebih utama? Tauhid dulu. Sebab ada orang, dia punya hubungan dengan isteri suami dia sangat kuat. Dia susah nak bercerai. Dia tak boleh bayangkan untuk bercerai. Tak boleh bayangkan hidup tanpa isteri dia. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, bukan dia tak yakin pada Allah, tetapi ikatan dia tu, akidah dia tu tak kuat lagi. Bila tak kuat, tuan-tuan dan puan-puan, bagi masa kepada dia untuk belajar tentang agama, kuatkan iman, insya-Allah. InsyaAllah. Kita tak payah cakap apa. Bila dia dah iman dah kuat, dia sendiri akan buat keputusan yang tepat untuk diri dia. Sebab kami ada beberapa kes. Ada polis pun yang masuk Islam. Masuk Islam, first masuk Islam dengan kami, dia kata tak nak bagi tahu dekat suami. Tak apalah, dia masih duduk dengan suami. Tapi last dia sendiri minta cerai dengan suami. Bukan saya suruh. Ada satu lagi kes, seorang perempuan juga, dia masuk Islam. Kemudian dia punya tahap iman dia tu, Masya Allah, dia baru masuk Islam beberapa bulan, baru masuk je terus berhijab. Bukan itu saja, masuk saja tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu dia ajak saya, Brother Firdaus, saya nak ajak brother datang rumah saya, cakap dengan suami saya. Sebab suami saya dah setuju untuk dengar. Tapi bila saya pergi rumah dia, suami dia langsung tak ada dengar dan tak mau bercakap dengan kami. Tahu tak apa keputusan dia buat lepas tu? Kami tak suruh dia buat apa-apa tau. Ini iman bila kuat. Perempuan itu dia terus minta cerai dengan suami dia. Sebab suami dia tak nak masuk Islam. Sebab tak ada paksaan. Dan dia tahu hak dan yang batil tak boleh bercampur sebagaimana air dengan minyak. Iman. Sama juga kalau sahabat tu, dia nak masuk Islam, boleh syahadakan, ajar dia solat, ajar dia buat benda yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu itu, ingatlah, saya tak kata makan kinzir boleh ya. Saya tak kata bersama dengan isteri, walaupun muslim dengan bukan muslim, boleh ya. Saya tak kata. Saya cuma kata dari segi fiqh keutamaan, mana lebih penting. Nak bagi kita faham senang je. Bila seseorang itu aksiden, kakinya tersepit di dalam kereta, tetapi kereta di belakang sedang terbakar. Nak potong kaki orang ni baik ke tak baik? Tak baik kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kaki dia tersepit, jikalau tak potong kaki dia, maka dia akan terkorban. Tapi kalau kita potong kakinya, selama-lamanya dia tak akan ada kaki, tapi kita boleh selamatkan nyawa dia. Mana akan kita akan buat? Nak tak nak kena potong kaki. Tahu kenapa? Selamatkan nyawa jauh lebih penting daripada selamatkan kaki. Betul ke? Sekarang ini dalam dakwah, selamatkan akidah seseorang lebih penting daripada nak fikir dia makan babi tak makan babi. Lebih penting daripada dia berzina. Bukan saya kata zina okey ya, zina haram la taqrabu zina. Tapi dalam konteks itu, mana lebih penting? Boleh faham maksud saya? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam dakwah kita kena ada neraca pertimbangan. Mana lebih penting, mana kurang penting. Syahadah pertama, solat dulu, bukan puasa dulu. Kalau puasa tak solat, macam orang Islam datang solat tarawih, tapi solat 5 waktu tak solat. Yang sunat dia buat, wajib dia tak buat. So dia ada keutamaan dia tertentu. Jelas di situ, sahabat? So ajak dia masuk Islam dulu. Bagi option, jangan paksa. Tahu kenapa jangan paksa?
Sebab bila mana kita paksa, kalau keputusan tu dia tak happy, dia akan salahkan kamu. Tapi bila kita bagi pilihan, mereka sendiri yang pilih, mereka tak boleh salahkan kita. Allah